tuan-tuan. Kalau siapa banyak makan, akal jadi kurang. Siapa banyak makan, boleh buat mati cepat lah. Sebab sekarang banyak orang mati cepat. Sebab apa? Banyak makan dan sekarang banyak makanan-makanan segera. Ulama cakap dah. Tu orang dulu umur semua banyak panjang. Betul je? 80, 90 tu baru ni aku pergi di kampung Jawa tu. Orang yang meninggal ni umur 93 tahun. Aku cakap apa? Hebat umur macam Dr. Mahathir. Dr. Mahathir 94 tahun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah di atas mereka menghendaki akan dia dengan diaturnya. Salah? Bukan? Betul? Dengan diansur-ansur, ya. Dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan. Kena kurang daripada makan. Sebab itu kalau makan, betul? Betul tak betul ni? Ya, ni masuk buat makan tak habis ni. Ya. Betul? Betul lah tu. Ya. Engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa, qadar suap. Ya. Qadar suap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Kena kurang makan lah. Ya, apa itu orang-orang ahli tasawuf ni dia makan kurang. Macam kita ni kuat makan. Tu yang bila kuat makan, belajar tidur. Semayang tidur. Dengar hotel baca khutbah tidur. Bila banyak makan, bukan tidur masa mengaji. Muazzin laungkan azan, tak datang surau, tak datang masjid. Tak datang belajar. Bila ajak belajar, dia kata apa? Nanti aku datang belajar. Ajak semayang, nantilah aku semayang. Aku nak ajak pergi datang belajar, dia kata apa? Nantilah tunggu pencen. Kalau sempat pencen. Kalau boleh pencen mati. Ya. Inilah akhir zaman. Dunia nak kiamat kan. Ya. Dekat kiamat. Tuan tengok sendiri. Kawan-kawan kita ramai tak ada. Dulu situ ada orang. Mana ada orang? Ada orang. Dah kosong lah. Tuan-tuan. Sini pun dulu ada orang. Lepas ni tak ada. Dah kosong. Dah mati tu. Tuan-tuan. Sebab kita ni memang penduduk syurga, bukan penduduk dunia. Sebab tu kita nak kena dekat dunia, kita tak lama. Sebab kita nak balik ke syurga Allah. Ya? Itu janganlah. Patutnya dengan dunia ni tak masalah. Cari-cari dunia. Tapi jangan sampai kita lupa Allah. Lupa Allah habis. Ya? Lepas tu ikan, kalau tak ada air, ikan tu mati. Hati ni kalau tak ada Allah, hati ni tak sebut kalau Allah, hati tak berzikir, tak selawat, tak bertasbih, tak baca Quran. Ya? Hati tu mati. Bila hati mati, na'udzubillahi min zalik. Ingatlah. Ya? Ni bab makan tak selesai ni. Itu makan ni. Tuan-tuan kalau makan kat kedai, makan kat rumah, makan kat kendara, makan kat hotel sekalipun lah, makan dengan orang kaya sekalipun lah. Jangan sekali-kali nak ambil kuah, jangan dengan tangan kiri. Jangan. Ya? Terguna tangan kanan. Ulama tak bagi. Nabi tak bagi. Tangan kanan ni lah tangan orang yang beriman. Tangan kiri ini adalah kesukaan syaitan. Tok guru aku kalau tuan-tuan kalau makan dengan dia, kalau ambil kuah, ambil nasi ya, ambil apa kuah tadi, kuah lemak ke, sambal belacan ke apa, guna tangan kiri pakai sudu tu dia tak pegang lah. Tak pegang sudu tu. Kata tangan syaitan. Ni ulama tuan-tuan. Ya, sebab tu kenapa kita makan tu, makanan tak boleh jadi berkat. Sebab kita suka cedok kuah tangan kiri. Suruh ambil kuah tangan kiri. Ulama tak bagi. Bukan ulama je, Nabi pun tak bagi. Tuan-tuan buka sejarah. Ya Rasulullah. Rasulullah ni isterinya minum. Siti Aisyah minum. Rasulullah akan cari. Di mana tempat engkau minum, wahai isteriku. Dia akan minum di tempat bekas isterinya minum. Ya. Ni Rasulullah. Tuan-tuan.
Tangan kanan ni, tangan orang yang beriman. Tuan-tuan. Lepas tu sama kaedah kalau telefon, orang telefon, jangan angkat, jangan letak tangan kanan, tangan kiri. Ulama suruh tangan kanan, tangan kiri. Sebab tangan kanan ni benda-benda yang baik. Telinga kanan ni perkara-perkara yang baik. Sebab telefon ni banyak benda-benda yang subhat. Tuan-tuan, banyak kalau Facebook ke, Google ke, tentang IG ke apa, banyak benda-benda haram dalam tu. Ulama suruh tangan kiri, telinga kiri. Tuan-tuan, ya. Dan kaedah pakai serban. Pada orang tuan-tuan tengok ada ustaz, ada ulama pakai serban, dia macam ni, dia tak tutup telinga. Ya. Tuan tahu kenapa ada setengah ustaz ulama dia pakai serban, tak tutup telinganya? Tahu ni? Betul lah. Pasal tu tak suka pakai serban. Ya. Yang pakai serban tak tutup telinga macam ni, ini ulama fiqh. Itu kena mengaji sampai mati. Yang pakai serban dia tutup telinga, sampai tutup telinga macam ni, ini ulama ahli sufi. Yang pakai serban tutup separuh, telinga nampak separuh, ini ulama hadis. Tuan-tuan. Itu kena tahu, kenapa ustaz ni pakai serban, tutup telinga semua? Ini orang ahli sufi. Itu kita kena tahu, kena mengaji ya. Yang pakai serban tak ada ekor, menggali sing. Faham ya? Yang langsung tak pakai serban. Ni ulama WhatsApp. Entah ya. Ajak pakai serban. Tak mau pakai serban. Ya. Tak mau nanti rugi entah. Jangan abang. Tak kat leher. Nanti bulan depan beli lah. Ni serban semua ada ni kat rumah banyak serban ni. Ya. Balik umrah, balik haji, tapi tak mahu juga letak kat leher. Tak mahu juga. Tak nak pakai, tak nak ikat, letak. Farji'na na'mal saliha inna muqinun. Dalam surah As-Sajadah setiap hari Jumaat imam nak baca, ya Allah, kami dah yakin, kami nak beramal soleh. Pada ketika itu tak boleh buat apa lah. Tuan-tuan buka sejarah, berlaku di Damaskus. Ini bukan cerita dongeng, ya. Itu yang baru ni berlaku di Kedah, kata kubur tu kubur berdarah. Siapa viral, siapa hantar kat WhatsApp kat orang, haram. Tahulah tuan-tuan. Kenapa haram? Sudah mengaibkan si mati. Hati-hatilah. Pergi umrah, pergi haji, habis pahala tuan-tuan. Ingat. Betul hati-hati lah. Iblis dia jahat. Tuan-tuan. Kubur dia berdarah tu, tak kira lah darah lembu ke atas tu ke, cat ke, darah biawak ke orang nak letak ke. Ini manusia ni akhir zaman dia akan buat fitnah macam-macam. Tuan-tuan. Darah dalam kubur ke, itu bukan hal kita. Tuan-tuan, itu hadiah antara dia dengan Allah. Yang boleh kita ambil gambar, kita hantar kepada dua orang saja. Siapa? Polis untuk buat siasatan. Betul ke darah ni keluar daripada dalam kubur? Ataupun darah ni darah lembu, darah kucing ke, darah biawak ke orang taruh hati kubur. Nak fitnah keluarga si mati. Nak memalukan. Yang kedua, hakim. Kalau kita ambil gambar, masuk Facebook, viral sana, viral sini, viral sini, nanti ke akhirat, sangkutlah. Akan ditanya oleh Allah. Sebab kita ada salah dengan si mati, ada salah dengan keluarga si mati. Tuan-tuan, ni akhir zaman ni, dunia nak kiamat ni, fitnah jalan. Berjalan dekat telefon, dekat WhatsApp personal, dekat WhatsApp group, dia berjalan. Terus sampai tangan orang beriman, dia fitnah ni dia berhenti. Hati-hatilah tuan-tuan. Jangan suka bila dapat je gambar tak benda ni, jangan nak viral-viral. Ya. Kat aku orang tak berani nak hantar. Hantar lah, siap lah kau. Orang hantar kat aku tanya aku, Ustaz tolong jelaskan boleh tak? Ni kubur ni berdarah ni, apa hukum? Aku cakap dia apa? Bang, abang ni orang Islam ke, orang kafir ke, orang Yahudi? Kubur dia berdarah ke apa? Itu urusan dia dengan Allah. Sibuk-sibuk nak tanya sibuk apa? Aku tanya dia. Terus dia diam. Tak boleh dah masalah. Itu urusan dia dengan Allah. Ini ada berlaku dekat Damaskus. Seorang penggali kubur. Dalam ni ada tukang gali kubur je ada. Tak ada ni semua tak ada buat tukang gali kubur ni. Takut orang kubur. Keluarga aku ramai tukang gali kubur. Tapi ingatlah, dia gali kubur, satu hari orang gali kubur untuk dia pula. Faham Ni berlaku di Damaskus. Seorang penggali kubur. Dia dah gali kubur 40 tahun ke 30 tahun. Gali kubur. Gali kubur, maka dikebumikan seorang pemuda.
Bila dia ke bumi seorang pemuda, dia tengok pemuda ni, dia je nampak, orang lain tak nampak. Keluarga si mati pun tak nampak. Dia nampak datang malaikat Allah bawa pemuda ni dengan keadaan yang cantik, malaikat yang lawa, ya. Tak lama lagi, tak lama sebulan, mati lagi seorang pemuda. Dia nampak juga pemuda ni dibawa oleh malaikat Allah dengan kuda yang putih. Dia je nampak, orang lain tak nampak. Orang gali kubur je nampak. Ya, ni Allah buka hijab dia. Ya. Masa matinya seorang pemuda ni, ada seorang perempuan lah yang bawa datang. Dan ketika pemuda yang kedua mati pun, perempuan ni pun datang juga, rupa mak lah. Itu ahli penggali kubur tanya dengan perempuan ni, aku tak nak tanya dengan kau. Masa mati pemuda ni, ya, apa dia selalu buat sebelum dia mati? Anak kau ke? Ya. Masa dia hidup, dia suka menuntut ilmu sampai dia mati. Ini kelebihan orang menuntut ilmu, tuan. Talibul ilmi, talibul rahmah. Tuan-tuan mati pada malam ni, mati syahid. Syahid apa? Allahu Rabbi. Mati husnul khatimah. Itu tanya lagi dengan perempuan ni, yang pemuda seorang lagi anak kau tu. Apa kelebihan apa dia buat sebelum dia mati? Dia suka tolong orang. Dia suka tolong orang, dia tak suka marah. Kita ni pemarah ni, tuan. Ya? Tak percaya, saja keluar, kasut kawan saja sepak tengok. Marah. Bukan tuan-tuan aku marah. Dia sebenarnya nak uji iman. Itu marah ni, dia kena tahan sebab marah dia daripada iblis. Tuan. Itu yang penggali kubur ni, dia pun pergi jumpa dengan ulama besar di Damaskus. Jumpa ulama, dia tanya dengan ulama, wahai ulama, aku mimpi begian-begian. Ya? Maka ulama tanya dia, aku nak tanya dengan kau, dalam masa kau gali kubur punya lama, dah 40 tahun kau gali kubur, kau ada menuntut ilmu Allah? Aku tak mengaji, aku tak belajar pun. Aku cuma gali kubur, lepas tu urusan dunia aku. Kau ni mujur tak mati. Kalau kau mati, na'udzubillah min zalik. Nampak? Ulama dia cakap benar. Dia cakap tu pedih tu supaya apa? Supaya kita ingat Allah. Dia pun menuntut ilmu. Terus pergi menuntut ilmu 40 tahun. Habis menuntut ilmu sampai umur 80 tahun. Dalam ni ada orang umur 80 tahun je ada? Tak ada. No, baru 60 dah sikit gaut. Baru 50 dah kencing manis. Ya? Sebab tak beramal dengan makanan sunnah. Kena amal dengan makanan sunnah. Ini tongkat ni sunnah. Sunnah. Nabi suruh pakai tongkat. Ya? Ini tak ada nak pakai tongkat malu. Ya? Apa lebih? Ya? Nampak macam orang tua. Bila nampak macam orang tua, ingat mati. Je lah. Ya? Bila anak murid berlawan, katok kan. Itu yang dia belajar menuntut ilmu 40 tahun. Sampai umur dia 80 lebih. Jadi ulama besar, ulama sufi. Dia wafat pun meninggal dunia. Ya, dalam keadaan menjadi ulama yang cukup hebat. Nampak kelebihan. Allah bagi hidayah. Tuan-tuan jangan malu menuntut ilmu. Jangan rasa malas. Tuan-tuan, berdunia ni benda yang fana. Dunia ni benda yang musnah. Musnah. Dunia ni musnah. Itu bila kita zikir, afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nabi isbat tu. Ya, itulah zikir, ya, kalimah thayyibah. Tu baru ni aku pergi Kelang, kampung Jawa. Sana banyak pak saudara aku, gali kubur pak saudara aku, AJK masjid pak saudara aku, banyak pak saudara. Bila aku pergi ziarah kubur arwah pak mentua aku, dia tak perasan aku naik kereta lain, tak perasan. Ya. Bila aku keluar, ustaz kenapa? Allah, kalau tahu tadi ustaz wajib talqin. Tadi kebetulan masa aku datang dah orang kebumikan jenazah. Ya, tahu ustaz wajib talqin. Kenapa? Taruh sikit. Dia suruh aku taruh sikit. Ya. Lepas tu aku cakap ni, taruh bagi aku, nanti orang marah kat aku. Ya. Aku cakap dia. Bukan apa ustaz, bagi orang ingat sedar sikit masa mati. Ini tak ada. Kat kubur pun dekat batu nisan pun ada selfie kat batu nisan. Ni akhir zaman ni. Orang akhir zaman ni pergi kubur, dia bukan ingat mati. Pergi kubur, dia boleh selfie dekat batu nisan. Tengok. Pengantin boleh buat bergambar-gambar dekat atas kubur. Ya, dia tak ingat mati. Ni tanda-tanda kiamat makin dekat. Ni COVID ni, Allah hantar virus. Itu virus COVID ni
adalah tentera Allah. Tentera Allah, tuan-tuan. Tentera Allah yang tak nampak. Allah baru hantar virus. Semua orang takut. Tuan-tuan semua takut. Semua pakai mask. Takut mati. Padahal dah dekat dengan mati. Ya, tapi sebab pakai, sebab undang-undang pakai lah. Aku pun ada. Wah, bukan ingat tuan-tuan ada. Aku ada. Aku siap ada penapis sebelah. Tapi ceramah aku tak pakai. Macam mana nak ceramah? Wah, Allah hantar COVID ni, makhluknya yang tak nampak. Semua orang takut. Itu baru COVID. Allah belum hantar tentera-tenteranya, malaikat-malaikat Allah. Tu jangan lawan Allah. Allah belum hantar angin ribut lagi. Faham? Ya? Itu jangan lewat tu. Tengok tuan-tuan, tengok Firaun. Tengok Qarun. Tengok Namrud. Tengok Haman. Tengok ya umat Nabi Lut. Umat Nabi Nuh. Allah tenggelam ke dalam bumi. Ya? Allah tenggelamkan dalam laut. Ya? Umat Rasulullah ni dia special. Special apa? Doa Rasulullah. Doa Rasulullah. Di antara negara yang COVID yang masih okey ni, Malaysia. Sebab apa? Malaysia ni malam-malam budak-budak pondok, ulama-ulama, orang soleh, budak-budak hafal Quran, malam-malam doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattahu, Ya Alim. Selamatkanlah umat Islam di negara kami. Mereka jauh daripada COVID, Ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada virus, Ya Allah. Agar mereka boleh sembah Engkau, datang ke masjid, ke surau. Doa minta dengan Allah. Tapi orang tak mau datang lah, tuan-tuan. Banyak ni kan, tuan-tuan. Ya, ulama-ulama orang soleh. Betul dengan budak-budak hafal Quran, tak boleh hina. Budak-budak sekolah pondok, tak boleh keji. Nanti kita mati, budak sekolah pondok lah, budak hafal Quran lah, yang buat tahlil arwah kita, yang sembahyang jenazah kita. Kalau orang nak hantar anak sekolah pondok, takut. Nanti nak makan apa? Ya, apa nak makan? Tak ada sijil. Ya. Aku sekolah pondok tak ada sijil pun, tak ada sijil. Ya. Makan besar pada aku. Banyak bini. Tuan-tuan ada sijil pun bini seorang. Jangan salah i'tiqad. Salah i'tiqad habis lah. Ya, jangan salah i'tiqad. Kalau orang tanya aku, Ustaz pergi ke Penang, pergi ke Maman, pergi ceramah jauh-jauh. Orang siapkan hotel, tak, aku sendiri. Tuan-tuan, sendiri. Bagi ceramah makan banyak. Oh, tuan-tuan. Tapi macam mana Ustaz bayar? Itu kerja Allah, tuan-tuan. Ya. Tengok sini, tuan-tuan. Tuntut ilmu sampai mati. Itu yang kat pondok-pondok, orang menuntut ilmu, orang tua-tua, dia duduk kat pondok lah. Dia bukan anak ni hala dia tak. Dia nak dapat ni lah, dah dapat ni. Tuan-tuan, dah dapat mati dalam beriman. Ya. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau dan mendikitkan itu ada engkau. Maksud ni bahasa lama menyedikitkan makanan. Ya, itu ada engkau. Boleh makan sikit boleh? Mana boleh? Ya. Makan kena banyak. Ya. Minum kena banyak. Ya. Lepas itu kita banyak makan, malas ibadat. Banyak makan, payah bangun sembahyang. Ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya menyedikitkan makan itu 3 pangkat. Betul ke menyedikitkan tu? Yalah, ni bahasa lama. Ya, yalah bahasa lama. Dia tak silap dalam kitab, satu lagi kitab tauhid, ya. Bapa itu yang Rasulullah Isra' al-Mi'raj, yang masuk syurga ni 70,000 je. Itu yang atas rahmat Allah Ta'ala, setiap seorang buat 70,000. Dia tak tahulah berapa juta, berapa ratus juta. Dalam kitab tauhid mengatakan satu keti berapa laksa. Kita ingat laksa orang makan lah. Ni bahasa lama, tuan-tuan, ya. Bahasa kita Jawi lama, ya. Kitab tauhid, tuan-tuan. Ada 3 pangkat. Pertama, pangkat
as-siddiqin. Oh, iaitu ya, menyempitkan atas qadar yang memelihara badannya daripada binasa. Ya. As-siddiqin, orang yang benar. Ya. Jadi nak dapat orang yang benar tu kan senang, susah. Ya. Tuan-tuan. Itu semayang ni melatihkan kita menjadi orang yang benar. Orang yang jujur. Itu yang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kan seorang wali Allah. Dia masa pemuda, dia baca Quran, belajar dekat kampung dia. Kampung dia. Pada bila umur 18 tahun, dia nak pergi belajar. Nak untuk ilmu. Nak untuk ilmu, dia cakap mak dia, mak, saya nak pergi belajar nak untuk ilmu. Kata maknya, bagus lah. Pergi ya. Nampak ni mak yang kuat agama. Kalau mak sekarang, nak pergi belajar. Belajar mana? Sekolah pondok. Buat apa? Nanti besar nak makan. Apa kau ni? Nampak sama juga. Kadang hantar anak sekolah pondok. Baru hantar 3 hari dah mak datang menangis. Makan macam mana? Makan macam mana? Okey ke makan sini? Tanya makan. Ulama bagi tahu dah bila hantar anak mengaji 40 hari tak boleh tengok. Jangan tengok dia. 40 hari jangan tengok. Belajar ni kena susah. Susah payah. Tuan-tuan belajar senang. Senang. Aircon. Tekan je tak. Sandar. Ngantuk tidur orang dulu belajar susah. Lepas tu bila ilmu susah, ilmu terdekat. Tuan-tuan ya. Tok-tok guru dulu semua garang, tuan-tuan. Garang dulu. Kan tuan-tuan dulu pernah mengaji, ustaz-ustaz dulu, cikgu dulu kan garang semua. Nampak itu cikgu ke ustaz, lari dah, tuan-tuan. Ya. Garang sebab cikgu-cikgu dulu, ustaz dulu orang beramal. Ya. Iaitu menyempitkan atas qadar yang melihara badannya daripada binasa. Ialah badan kita binasa. Itu bila kita masuk dalam kubur. Badan kita binasa, badan kita hancur, mata kita hancur, dia robek, dia ulat, telinga habis semua telinga. Habis. Ya. Tapi ada jasad, ada badan tak binasa dalam kubur. Siapa? Orang hafal Quran. Yang matinya, wafatnya ulama akhirat. Ulama yang berani berkata benar. Tak takut dengan manusia, tak takut dengan orang-orang yang menentang agama. Ni ulama akhirat. Jasad tak reput. Orang mati syahid. Perempuan mati bersalin. Mati orang Jumaat. Orang yang setiap malam baca surah Al-Mulk. Jasad tak reput. Sini ada buat je. Lepas semayang baca surah Al-Mulk. Kena buat Tuan-tuan selagi belum baca surah Al-Mulk, jangan balik. Apa dia? Kelebihan dia? Dah ada penyamin dalam syurga. Anak-anak kita bukan penyamin, tuan-tuan. Kalau anak yang soleh, waladun solihun, dia penyamin . Kalau anak mak saleh, habis . Malah ni mana ada pemuda, mana-mana tempat aku ceramah, aku tanya mana pergi budak muda, mana pergi budak muda, mana ada. Dia lepak tu kedai depan tu. Main PUBG Tuan-tuan dengan anak kena keras. Aku dengan anak aku keras, walaupun anak aku dah nikah, dah ada anak, dia dah ada anak, aku dah ada cucu, aku telefon, aku WhatsApp. Ingat lo, Quran jangan tak baca. Jangan tahu hidup kau makan minum, Quran baca kau. Jangan sampai esok, kau kena kau nanti. Aku tuan-tuan dengan anak aku ni tu, sebab aku memang dia train bapak aku ni tu. Ya, baca Quran. Tu baru ni anak aku tidur. Datang anak dia, ambil botol susu baling, petepan. Aku kata, padam ke kau. Sebab kau tak baca Quran tu, Allah hantar anak kau baby baling botol. Allah ingatkan kau. Tapi kalau anak baby belum cukup umur, lompat atas kita ke, baling apa kita, tuan-tuan jangan nak marah. Tu tandanya Allah adalah hikmah dia tu. Sebab kanak-kanak ni kalau dia menangis, kalau dia menjerit, ulama bagi tahu dia berselawat ke atas Rasulullah. Dia berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, ni kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia percakapannya doa. Sebab dia tak ada dosa. Macam kita ni, dosa banyak. Dosa banyak. Tambah duk pekan macam ni, lagi banyak dosa. Janganlah kita mengaku kita nak ahli syurga tu. Nak perangan lah.
Sahabat Nabi yang Nabi dah jamin waktu juga. Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Abdul Rahman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Ya. Itu malam-malam menangis. Takut ke Allah. Ya. Itu semayang ni kena menangis. Macam mana nak nangis? Semayang dah dapat menangis. Kita ingat dosa-dosa yang kita pernah buat. Ya. Dulu aku ni pernah tak semayang. Dulu ni aku pernah tak puasa. Dulu ni aku tak pernah datang surau. Aku datang surau ni baru je 5 tahun ni. Ya Allah, macam mana lah aku nanti. Itu yang dapat semayang, dapat menangis. Orang yang semayang menangis ni, Allahu Rabbi. Di antara di padang mahsyar yang mereka tidak menangis di padang mahsyar, umat Rasulullah yang menangis takut ke Allah. Tapi akhir zaman ni banyak orang ketawa. Tengok Raja Lawak. Berlumba-lumba untuk urusan dunia. Dan iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Yalah. Itu kalau tuan-tuan, kalau siapa banyak makan, akal jadi kurang. Siapa banyak makan, boleh buat mati cepat lah. Sebab sekarang banyak orang mati cepat. Tu apa? Banyak makan dan sekarang banyak makanan-makanan segera. Ulama cakap dah. Tu orang dulu umur semua panjang-panjang. Betul je? 80, 90 tu baru ni aku pergi di kampung Jawa tu. Orang yang meninggal ni. Umur 93 tahun. Aku cakap apa? Hebat umur macam Dr. Mahathir. Dr. Mahathir 94 tahun. Tuan-tuan, nak panjang umur, kurang makan. Nak panjang umur, rajin baca Quran. Ya? Sama juga Al-Quran. Kalau tuan-tuan ada masalah, anak tak balik-balik, sibuk urusan dia. Tuan-tuan suami isteri pun ada masalah. Ya, meniaga kadang kurang. Penyakit tak baik-baik. Buka Al-Quran, mengadu dengan Allah, bercakap dengan Allah. Allah akan bagi jalan macam mana nak selesaikan masalah. Baca Quran lah. Baca Quran. Ya? Dalam rumah kena ada orang baca Quran. Ya? Bila kita dengar baca Quran, tenang jiwa. Al-Quran ni, orang tu baca Quran. Dia baca Quran, kita tak baca. Kita dengar. Dapat pahala. Satu huruf, 5 pahala. Tuan-tuan. Kita dengar. Ini kelebihan Al-Quran. Orang tu baca, dia ada wuduk. Satu huruf. Atau pendapat mengatakan 100 pahala. Atau pendapat mengatakan 10 pahala. Ini kelebihan Al-Quran. Tuan-tuan. Ya. Banyak makan cuma mati ya. Memang kita ni banyak makan. Nak perut. Semua boroi. Yang dengar orang boroi, yang cakap lagi boroi. Berapa? Banyak taik. Taik banyak. Itu dalam syurga kita tak ada taik. Tuan-tuan tahu, kitab tasawuf ni kita belajar. Lepas tu tasawuf ni dia hati. Lepas tu bila belajar tasawuf, sebab itu tuan-tuan nak masuk tarikat, tak kira lelaki perempuan nak masuk tarikat, wajib belajar tasawuf. Kalau masuk tarikat, tasawuf tak selesai, lara, tak ada faedah. Dan dia berzikir tu, lara. Sebab dia tak tahu apa itu tarikat. Betul, orang yang masuk tarikat, dia kena mendalami tasawuf. Tasawuf ni perjalanan akhlak, perjalanan hati. Ya? Perjalanan tentang mengenal Allah. Tu orang lagi masuk tarikat, lagi belajar tasawuf, dia lagi merendah diri. Inilah. Tak ada. Lagi belajar tasawuf, lagi melawan dengan Tok Guru. Ya? Orang sini, orang tempat lain. Ya. Ingat tu. Mati, takut tak mati? Mim alif tayah, mati. Kalau dipecah, tulis apa hitam? Mim, ma'rifatullah. Alif, Allah. Ta, takwa, taubat. Ya, yakin. Tu lah. Buat bulat, pecah. Tu ya. Kalau aku buat macam tu, tulis. Tuan-tuan tak nak tulis ya. Balik aku. Dan boleh kita belajar nanti nulis nak? Dia kalau belajar, dengar, pahala lain. Tengok, pahala lain. Dengar, pahala lain lagi pahala. Tulis, lain lagi pahala. Nampak waktu bila? Pada sakaratul maut. Sakarat. Ya. Itu yang bila kita nanti berada dalam kubur, kita baring macam ni ya, baring. Orang tinggal kita, orang balik lah. Balik. Orang semua balik lah. Tinggal kita seorang dalam tu.
Itu dalam hadis sebut, apabila baliklah hamba Allah yang melanggar perintah Allah, yang membenci ulama, maki ulama, suka mengumpat, meringankan solat, tak sembahyang tentang hukum Allah. Masuk dalam kubur, datanglah ulas sujaul akra. Dalam kitab mengatakan 70 ekor. Seandainya 1 ekor terlepaslah di atas bumi, maka seorang manusia pun tidak tertinggal sisanya di godamnya. Ulas sujaul akra. Kepalanya seperti iblis bertanduk, kata ulama. Betul. Tunggu mati besok. Kan susah kan. Malaikat mengkanan-kiri macam ni rupa, macam ni rupa. Siapa cakap? Nabi cakap. Nabi ni sebelum kita masuk kubur, Nabi dah bagi kau nak, nanti malaikat Nabi dah bagi tahu, nanti kau masuk kubur, nanti yang datang malaikat ni. Nanti dia tanya ni, kau jawab tapi ingat nak jawab tu bukan senang. Nak jawab tu, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kamu tak kenal Tuhan kamu, macam mana kamu nak jawab? Tu sama semayang. Semayang ni kalau tuan-tuan tak tahu, rukun kaulinya, fi'linya, qalbinya, sunat abadnya, hayatnya, sunat muakkadnya, syarat solatnya, syarat takbiratul ihramnya, syarat rukuk Fatihah. Tuan-tuan semayang tahajud sampai hitam dari Allah tak terima semayang. Tuan, itu dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, cilakalah bagi orang yang sembahyang. Apa itu? Belajar ni wajib. Tuan-tuan, belajar ni wajib. Belajar ni wajib. Jadi Nabi bagi tahu, jika di tempat dia ada majlis ilmu, dia tak mau datang, sibuk dengan urusan dunia tanpa uzur syarak. Nabi kata apa? Matinya, keluarnya daripada dunia tidak beriman. Tidak beriman tu su'ul khatimah. Ni Nabi cakap. Tu bapak aku, guru aku marah kalau orang tak belajar. Marah sebab ilmu fardu ain dia marah. Sampai dia tak tegur. Kalau anak tu tak nak belajar, dia tak tegur. Sikit lagi tuan-tuan, mula isyak ni. Sabar, pembayaran sampai isyak. Tuan-tuan tak apalah, rumah dekat. Aku malam tadi balik Pening, ceramah Pening. Sampai rumah pukul 3 pagi. Tapi buat kerja agama, macam mana? Aku nak rehat nanti nak rehat dalam syurga lah. Tuan-tuan, nak rehat dalam syurga, dalam kubur rehat. Masa kita hidup ni, biarlah kita susah payah kerana agama. Tuan-tuan, kerana akhirat, susah payah. Gitu yang kalau orang yang beriman kalau mati, kalau orang yang beriman, kalau dia mati, dia meninggal dunia, dia kata apa? Cepatlah, bawa aku cepat pergi kubur, cepat. Aku nak bertemu dengan Allah, aku nak bertemu dengan bidadari Allah. Cepat, jangan lambat-lambat. Kalau orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, yang hidup pun tak pernah semayang, hidup tak pernah mengaji, lalu depan surau, kencing, belah. Dan kadang main takraw tepi surau. Tapi tak datang main jemaah, tak datang untuk ilmu. Tak peduli rumah Allah. Orang yang mati langsung su'ul khatimah, dia kata apa? Jangan buat aku, aku takut. Sebab dia dah nampak malaikat munkar nakir. Dia nampak api menjulang-julang, dia nampak ulas sujaul akra. Itu yang bila kita nak mati, ini roh sampai sini. Bila roh sampai sini, pintu taubat tutup sama matahari terbit ke sebelah barat. Tuan-tuan buka dalam hadis, buka ni kalam Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang dia simpan harta, dia takut miskin, itulah orang paling miskin. Itulah orang paling miskin. Itu yang ulama-ulama. Tahu tak bapak aku? Tuan-tuan bapak aku, almarhum Rasulullah, dia dapat dia ceramah, malam ni dapat, malam ni habis. Malam ni dapat, besok pagi habis. Malam ni dapat, besok pagi habis. Selalu pada sekolah. Dia mati tak ada duit simpanan. Betul, kena hati-hati lah. Kalau duit kita mati, kalau ada duit simpanan, kalau diparait dengan cara yang betul, tak apa. Takut diparait dengan cara yang salah. Takut anak ni buat cara yang tak betul. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati lah. Aku tuan-tuan, baru ni aku cerita, ada orang kaya. Ni pun kaya ni, muka semua kaya ni.
Tapi sedekah kudukut ni orang. Tabung aku kadang aku bawa tak pernah penuh. Kadang Allah RM20 je. Allah kedekut sangat tuan-tuan. Kereta hebat-hebat. Oh, BMW. Oh, Wellfire. Ada nama Allah. Kaya, orang kaya. Setiap bulan ni memang impak sekolah kami. Biar rahsia lah banyak mana. Dia telefon aku di WhatsApp. Ustaz, tolong bagi nama isi, alamat lengkap. Saya nak masukkan nama Ustaz dalam harta paraid nanti saya mati nak wasiat. Ahli keluarga saya tak boleh usik dah. Saya dah taruh, dah bagi bahagian siasat untuk Ustaz. Pada aku bukan keluarga dia. Dah, untuk apa? Kata, untuk disalur pada madrasah Ustaz. Nampak ni orang dia tahu. Dia nak simpan hartanya nak beli syurga Allah. Nak beli kebun-kebun dalam syurga. Dah, okey. Lagi 2-3 minit. Boleh. Tak sampai setengah jam ni. Berak 20 minit. Dah, orang pernah tanya kat aku, Ustaz ceramah macam ni, yang tu orang marah macam mana? Biarlah orang marah. Kita cakap benda yang benar. Kulil haqqa walau kana murrah. Ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Biarlah orang marah. Kita ajak orang atas semayang. Dia nak marah ni pasal. Dia nak datang, tak nak datang bukan kerja kita. Kalau dia marah ni pasal. Dia bunuh kita, mati syahid. Tu baru ni di Indonesia seorang Habib dengan raja kena tikam. Kalau dia mati pada ketika itu, Allah mati syahid tuan-tuan. Kena buat kerja agama. Tapi Allah tak izinkan dia mati lagi sebab ilmu dia masih diperlukan oleh umat Islam. Orang alim Habib tuan-tuan. Sikit. Kenapa orang takut mati? Kenapa? Sama. Yang rakam ni takut mati. Sebab cinta dunia. Kita ni cinta dunia. Tuan-tuan. Itu baru ni. Bukan baru ni. Bini aku kadang tanya, bang besok pagi nak makan apa? Aku cakap bini aku, besok pagi belum tentu lagi abang hidup. Nak tanya lagi makan apa? Aku kena marah. Abang ni orang tanya besok nak makan apa, senang nak siap kan? Nampak? Bini penceramah tuan. Tak tahulah kalau bini tuan-tuan lagi macam mana aku tak tahu. Sama lah kalam Allah. Kalau tuan-tuan beramal kerana Allah, beramal kerana Allah, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, pakai kasut bismillahirrahmanirrahim, pegang tongkat bismillahirrahmanirrahim, buka pintu kereta bismillahirrahmanirrahim. Orang kata kita gila lah. Sebab apa? Benda ni pelik. Tuan-tuan buat. Malam ni start. Balik rumah, buka pintu. Assalamualaikum. Bini jawab, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk kat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada masak dalam. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gila abang ni. Balik surau tu kau jadi gila bang. Memang bila siapa gilakan Allah, dia suka sebut nama Allah. Siapa gilakan dunia, dia suka sebut tentang dunia. Itu yang Nabi beritahu. Siapa yang suka sebut Allah, nanti mati sebut Allah. Siapa yang hidupnya suka sebut benda dunia, tak kira benda apa lah. Main WhatsApp aja ke, main Facebook aja ke, rokok aja ke, apa-apa ngumpat je ke, nanti mati macam mana yang dia hidup macam tu. Dah. Ni Nabi cakap, Nabi dia sidik, dia bukan kazib. Dah. Okay, lagi 2 minit nanti. 2 minit. What about? Jangan tak sabar. Macam mana nak masuk syurga? Tuan-tuan, penduduk syurga semua sabar-sabar. Itu kalau bini marah, tuan-tuan kena sabar. Bini marah, baling periuk, baling kuali, keluar. Jangan tunggu, sabar, bodoh lah. Lebah mas sini, tuan-tuan. Keluarlah rumah. Faham, Jangan lempang dia, jangan pukul dia, jangan maki dia. Pada ketika dia marah itu, iblis, syaitan, jin, kafir masuk dalam tubuh dia. Azan kan, ulama suruh azan. Kelebihan azan, tuan-tuan. Okey. Yang kedua, bahawa terpedaya ia dengan setengah. Dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Terpedaya lah. Dengan setengah cupak kita makan tu lah. Cupak beras. Nampak? Orang lama nampak cupak. Betul cupak lah. Betul lah. Sama juga tu kalau buat pediah puasa. 1 hari, 1 tahun, 1 cupak beras. Kalau siapa tak ganti puasa, tak qada puasa tu, buat dia punya pediah naik lah. Kalau
dah masuk 2 tahun tak ganti, 1 hari 2 cupak pakai. Kalau semua hidup tak pernah puasa, kira lah berapa trailer. Mampu nak bayar tuan-tuan. Macam mana nak bayar? Kata ulama, betul Islam ni cantik. Bayarlah sekadar mana yang kamu ada dulu rezekinya. Bayarlah mana yang mampu bayar dulu, bayar dulu. Mati tak sempat habis bayar. Ya. Macam mana? Allah ampunkan. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Tapi syaratnya dia kena bayar. Itu kaedahnya. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Ya. Dah bunyi berhenti ya. Ya. Tu isyarat aku faham Haji. Ya. Aku dah ngajar lama dah tuan-tuan. Sebelum tutup tuan-tuan. Ya. Ni musim-musim Covid ni. Macam kita dah berumur ni. Selalu makan habatus sauda. Habatus sauda ni kapsul pun boleh, gel pun boleh, makan dengan madu. Tuan-tuan. Tambah tuan-tuan dah berumur ni antibody tak kuat. Ya. Aku sejak itu amalan aku. Makan habatus sauda sejak malam. Malam 2 biji, siang 2 biji, malam 2 biji, siang 2 biji, itu makan dengan madu. Dalam kereta aku ada tak banyak, dengan 8 kotak ke 7 kotak, tak banyak. Mak mantan aku habis jual di Pulau Pinang. Ya, makan habatus sauda ni. Kalau tak ada, tuan-tuan carilah kedai-kedai yang ada jual, yang jualan orang-orang Muslim ni, ada jual habatus sauda. Dan buah kurma, kalau boleh buah kurma selalu makan setiap hari. Paling kurang 7 biji. Paling kurang 3 biji atau 7 biji. Virus ni, ya, Covid ni, adalah tentera Allah. Benda makanan sunnah. Ya. Baiklah, rasa cukup sampai ke sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Perbanyaklah selawat, perbanyak tasbih, baca Quran. Ya. Jaga malam, malam tahajud. InsyaAllah kita berkat. Allah lindung kita, Allah jaga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril wa ya Rabba Israfil wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hatim lana biqusnil hatimah wa la tahtim alaina bizu'il hatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.